Terima kasih Redwin, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Potensi belia Islam di negeri ini perlu digilap dan diperkasa melalui jalinan ukhuwah serta penguasaan ilmu dan kemahiran yang relevan. Ini bagi memastikan generasi muda hari ini berinovatif serta berdaya saing sekaligus membantu membangunkan ekonomi negara. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, masyarakat perlu berusaha setiap hari untuk menggunakan inovasi dalam kehidupan seharian. Ini bagi memastikan sistem kerja yang lebih efektif selain melahirkan produk dan perkhidmatan baru yang mampu memberi manfaat untuk diri atau masyarakat. Beliau berucap dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Putatan di Putatan. Sehubungan itu, Datuk Yahya mengajak masyarakat Islam di negeri ini untuk mengamalkan pendekatan berfikir di luar kotak ke arah transformasi yang lebih baik. Dalam majlis ini, OKK Haji Muhammad Yunus Haji Ismail diumumkan sebagai penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat daerah Putatan 1438 Hijrah. Turut diadakan ceramah khas Maulidur Rasul oleh Mufti Negeri Sabah, Ustaz Datuk Haji Bungsu Aziz Jafar serta persembahan nasyid. Pembantu Menteri Keuangan Negeri Datuk Ramli Marhaban menyifatkan peralihan kepimpinan Parti Bersatu Sabah PBS daripada Tan Sri Joseph Pairin Kitingan kepada Datuk Sri Dr. Maximus Ongkili sebagai transisi kepimpinan paling teratur dan tepat selepas tempoh lebih 30 tahun. Menurut Datuk Ramli, hasrat tersebut telah sekian lama disuarakan Tan Sri Pairin, justru tidak perlu wujud spekulasi mengenai peralihan teraju kepimpinan PBS. Malah beliau percaya peralihan jawatan itu tidak akan menjejaskan kepimpinan Tan Sri Pairin dalam Kabinet Negeri, terutama ketika menjelang pilihan raya umum ke-14 akan datang. Dia memberi laluan kepada tokoh timbalannya selama ini yang berhormat Datuk Dr. Maximus. Jadi ini peralihan sebenarnya secara teratur yang baik. Jadi kita tidak boleh speculate yang bukan-bukan dari sudut negatifnya. Satu perubahan yang saya rasa transisi yang cukup cantik dan teratur. Begitulah cara pimpinan yang dia merasakan tiba masanya untuk dia menyerahkan pimpinan itu kepada orang yang dipercayainya, yang diharapnya boleh memimpin kepada sesuatu parti PBS ke arah satu perpaduan yang jitu, yang terbaik. Beliau berkata demikian sebagai mengulas peralihan teraju kepimpinan PBS yang diputuskan dalam mesyuarat tertinggi parti itu di Kota Kinabalu. Datuk Ramli ditemui pemberita dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Semporna di Semporna. Terdahulu berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul ini, Datuk Ramli yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bugaya menyeru agar umat Islam terus mengekalkan perpaduan demi kemajuan bangsa. Dalam majlis ini, Haji Utoh Nain Linuk dianugerahkan tokoh sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Semporna 2016. Lebih 40 kontingen mengambil bahagian dalam perarakan yang bermula dari Padang Pekan menuju ke Dewan Masyarakat Semporna. Penduduk di Paitan yang tinggal di kawasan rendah dan mudah dinaiki air dinasihatkan sentiasa berwaspada dan bersiap sedia berpindah ke kawasan lebih tinggi sekiranya berlaku banjir. Penolong Pegawai Daerah Kecil Paitan, Joloning Joma Jambu berkata, antara kawasan mudah dinaiki air termasuk Kampung Lubang Buaya, Simpangan, Sungai-Sungai dan Munungan. Sementara kawasan berisiko terputus hubungan ialah Kampung Sungai-Sungai dan Kampung Maidan. Menurut Joloning yang juga penyelaras jawatan kuasa bencana Paitan, agensi seperti Polis, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am kini dalam keadaan siap siaga. Saya juga menyarankan kepada semua kampung-kampung yang berisiko tinggi menerima kesan akibat daripada banjir ini supaya pun memperlengkapkan diri, termasuklah bersedia dari segi makanan yang mencukupi, karena kita tidak tahu seandainya keadaan cuaca pada masa ini berterusan, maka kita tidak menolak kemungkinan banjir akan berlaku.
Beliau menyatakan demikian kepada RTM ketika meninjau keadaan paras air di Kampung Bawang dan Kampung Golong Paitan. Tambah Joloning, beberapa pusat pemindahan sudah dikenal pasti untuk menempatkan mangsa banjir, antaranya Dewan Kampung Kobambangan dan Pejabat Daerah Kecil Paitan. Selain itu, beberapa tapak pendaratan helikopter juga dikenal pasti bagi memastikan bantuan dapat dihantar sekiranya terdapat kawasan yang terputus hubungan seperti Pejabat Daerah Kecil Paitan, Kampung Sungai-Sungai dan Kampung Waigon 2 serta beberapa kawasan sekolah yang tidak dinaiki air. Lebih banyak perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai osteoporosis iaitu penyakit yang menyebabkan kerapuhan pada tulang. Ke arah itu, program Osteoporosis Fun Run 2017 diadakan bagi menggalakkan gaya hidup sihat seperti melakukan senaman untuk menambah kekuatan tulang yang mampu mencegah daripada menghidap penyakit osteoporosis kelak. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Taufik Abu Bakar Titingan, program berkenaan juga selari dengan konsep membudayakan sukan dalam kalangan rakyat seperti yang terkandung dalam agenda pembangunan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program tersebut di Padang Bandaran Tawau. Katanya, melibatkan diri dalam program terbabit juga mampu menyihatkan badan khususnya dalam aspek penjagaan mata, jantung serta pernafasan. Dalam pada itu, beliau percaya masyarakat yang sihat dan cergas mampu menyumbang kepada peningkatan produktiviti negara sekaligus terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang berupaya memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat, pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Radio Win di Angkasa Puri. Silakan.